Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang benar, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya, dengan nama Allah, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna aslakal hadith kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan yang dalam neraka. So mukadimah ni sama juga saya nak sebut. Mukadimah ni adalah mukadimah yang Nabi baca ketika Nabi mulakan majlis. Sekejap Sama juga dengan format sebelum ni. Untuk mukadimah ni saya ambil satu contoh lah. Saya ambil ayat yang pertama kita baca tadi kan, yang berkait dengan Nabi kata la ilaha illallah tu. Dekat sinilah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi kata tidak ada, alhamdulillah, saya bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ayat ni adalah ayat tauhid. Dan kita punya kalimah tauhid ni, kita punya kalimah syahadat ni adalah ayat tauhid. Dan kita solat kan, kita akan sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna wa Muhammadan wa rasuluh, kita baca kan. Kalau tengok sini, saya dengar kuliah ustaz saya tu dia sebut tentang kezaliman yang sangat besar. Kalau dalam Quran kita tengok kan apa Allah sebut tentang kezaliman, fitnah, dosa. Ketiga-tiga ni benda yang sama. Kalau kita dengar juga fitnah kan, dalam Quran Allah sebut tentang fitnah. Sebenarnya fitnah ni tertumpu kepada akidah. Kalau kita tengok, kalau orang tanya kita, apakah dosa yang paling besar? Ataupun apakah kezaliman yang sangat besar dari sudut agama? Apakah fitnah yang sangat besar? Ianya adalah syirik. Termasuk syirik ni ada dua kategori. Pertama, syirik besar. Kedua, syirik kecil lah. So kalau tengok ni, saya ambil daripada Facebook.
ada gambar ni, sebagai contoh kepada kita lah. Kalau tengok gambar ni orang adalah Allah mana tulis ni kan, tapi benda ni adalah kufur dan syirik. Dia kata Allah adalah diriku sendiri, ini yang wahdatul wujud ni. Dia kata Allah tidak di atas, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah, tidak di depan. Allah suci dari arah kerana hakikatnya kitalah Allah sebagai titik pusat 6 penjuru Allah. Kalau kita tengok benda-benda macam ni, kadang-kadang kalau kita pergi kepada dekat kadang-kadang kedai mamak pun ada, kadang rumah-rumah orang pun ada kan ditulis kalimat-kalimat. Orang sedang solat kan, lepas tu perkataan-perkataan Allah Muhammad ada dalam tu kan. So benda-benda tu semua menjurus kepada syirik. Kenapa berlaku benda macam ni? Sebab ini adalah antara cabang golongan yang ikut Sufism lah, Sufi yang sesat ni. Sebab mereka yang Sufism ni, dia orang ni adalah ahli kalam, ahli yang menggunakan akal, yang menggunakan logik akal mereka. Sebab kalau tengok pada apa yang Allah tulis dalam ataupun apa yang Allah letak dalam Quran, Allah kata Ar-Rahman 'ala arsy istawa, ataupun ayat hadis Nabi yang Nabi cerita tentang seorang hamba wanita perempuan tu yang Nabi kata di mana Allah? Allah di langit kan. So golongan ni dia tak boleh nak terima perkataan-perkataan macam tu, walaupun Allah kata sendiri dalam Quran, Allah kata Allah tak menyerupai makhluk. Dia tak boleh terima sebab dia tak boleh terima oleh akal mereka, dia kena ta'wil, dia kena tafsir. So bila dia ta'wil tafsir, sebagaimana juga bid'ah. Bid'ah ni bila buat benda yang tak sunnah, bila kita tanya atas bid'ah tu, ada banyak benda lain yang orang tu kena reka. Macam orang menipu lah. Bila orang tu menipu, cerita benda yang tak betul kan. Bila orang tanya atas penipuan tu, kita kena reka another penipuan yang baru. So dia berkait-kait lah, sekali kita hilang punca. Ada orang yang boleh fikir ataupun orang yang pandai sikit tanya soalan, dia rasa apa ni, jawapan awak ni pelik lah kan. Tapi kalau kita pergi kepada benda yang factual, dia senang, dia tenang. Hati kita rasa sedap lah. So kalau macam ni, tidak benar lah. Dia telah, orang kalau percaya macam ni, dia sedang merosakkan kalimah syahadah yang kita baca ni. Kena ingatlah, benda ni yang paling besar. Nanti saya akan tunjuk juga dalam kitab Imam Az-Zahabi tentang 70 dosa-dosa besar, yang mana Imam Az-Zahabi letak dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Ini adalah mukadimah untuk at least apa yang kita baca, Nabi baca ni kan. Kalau kita tengok dalam kuliah-kuliah kadang-kadang, baguslah orang baca, cuma kita tak faham apa yang peringatan yang Nabi selalu baca. Apa yang Nabi selalu baca tu menunjukkan benda yang selalu Nabi nak suruh kita buat. Selalunya macam saya bagi contoh mak kita kan, mak kita duduk nasihat jangan serokok, jangan tu, jangan ni, menunjukkan probability untuk kita buat tu besar, ataupun di kalangan masyarakat ataupun di sekeliling dia ataupun daripada pengalaman dia ada banyak berlaku. Dia tak nak sangat benda tu berlaku kat anak dia. Dia sebut banyak kali, dia sebut, belajarlah, janganlah ponteng sekolah, belajar, kerja elok, buat baik dengan orang lain, jangan serokok. Macam-macam dia sebut sebab benda tu bagi dia besar dan dia tengok kemusnahan yang teruk daripada apa yang dia sebut tu. Sama juga logiknya bila Nabi sebut berulang kali, bermaksud benda tu sangat penting lah dan sangat-sangatlah rugilah kita tak ambil manfaat daripada apa yang Nabi sebut banyak kali ni. So inilah antara sebab kita ambil sedikit sebanyak ibrah pengajaran daripada apa yang Nabi sebut. So hari ini tentang inilah, supaya kita tidak syirik insya-Allah. Komentar sekiranya hari ni kita tak pergi, kita tak belajar, kita tak sambung hadis 40 tu. Sebab sekarang ni kita tengok keadaan semasa kan, tengah politik ni kan. Kita ada PM baru, Anwar Ibrahim daripada PH. So kita nak ceritalah tentang politik, hadis tentang politik. Sebenarnya dah baca dah hadis ni dulu. Saya tak ingat bila, tapi saya ambil lah, ada dalam chat tu ada PDF untuk hadis ni dan juga materi yang kita sedang tengok ni lah. So ini kita cerita tentang politik lah, hadis tentang politik. Pendahuluan, kita akan cerita pentingkan ilmu macam biasa dan juga peringatan kematian. Ini dalam 30 minit lah lebih kurang insya-Allah, sebab kita nak ulang. Setengah dah ni minggu ketiga lah, 2 minggu kita tak buat lah. Sebab kita nak ulang. Ini sebenarnya untuk diri saya sendiri juga. Saya sebenarnya dapat kesan yang sangat kuat lah. Walaupun ibadat kurang, tapi bila kita duk cerita tentang kematian ni, ada selalu timbul perasaan ataupun bukan bisikan lah, datanglah. Ingatlah mati tu walaupun kita ni tak kuat ibadat. Ingatlah mati insya-Allah. Juga harapannya kepada rakan-rakan yang dengar, sama ada daripada audio ataupun video nanti ataupun dalam kuliah ni, dalam sesi ni, dapatlah kita ambil pengajaran dan kita ingat selalu mati sebab kematian di sekeliling kita kan. Yang latest ni ada arwah sahabat kita daripada ex-commercial dulu kan, arwah Rizal kan dah meninggal tu. Aduh, kita ingat selalu sebab benda ni sangat penting lah. Sebab kehidupan kita ni adalah sebenarnya menuju kematian. Hal umum kalau ada lah, tapi tak ada, saya ada hubungi seorang sahabat lah. Tapi mungkin minggu depan kot dia bagi, sebab saya nak kalau boleh dia bagi feedback dia. Sebelum ni kan kita duk cerita tentang
benda syirik lah. Ada orang yang pergi ke kubur minta dengan wali-wali yang sudah mati kan. Dan sahabat saya ni memang, dia berada di luar negara, di negeri Arab sana, dan dia ada pengalaman macam tu. Ah, Mungkin cerita, kalau dia yang ceritakan lebih dapatlah kita, relate lah dengan kehidupan kita kan, sebab sekarang ni tak nampak lagi. Dan saya ada banyak pengalaman macam ni lah dengan orang lain. Cuma kalau ada orang bercerita tu, kita dapat boleh bertanya, dan juga lebih kesan tu lebih baik lah. Tapi belum ada lagi, insyaAllah. Maybe insyaAllah minggu depan kita cuba hubungi dia. Maybe dia boleh join kita punya sesi. So, hari ni kita akan baca hadis 40 ni, ada dalam 78 hadis dalam kitab ni. Lepas tu, ada hadis-hadis lain yang saya bawa. Supaya kita ambil pengajaran dan kita ambil iktibar lah, daripada apa yang berlaku sekarang ni, insyaAllah. Pada orang umum, pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Hadis sahih. Allah kata, Nabi kata, Allah bagi tahu siapa yang Allah nak bagi seluruh kebaikan. Kita jangan sangka kita ni dalam kebaikan lah. Ada lagi kebaikan yang banyak lah. Ada lagi kebaikan yang paling tinggi. Maknanya semua kebaikan yang Allah nak bagi, Allah bagi kita faham agama. So, kata kunci sini adalah faham. Kita akan dapat kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Tapi kalau kita ambil nisbah kebaikan, kita ambil nisbah dunia dengan akhirat, dunia ni macam maybe 0.0001% je daripada kalau nak banding dengan masa di akhirat nanti kan. So, menunjukkan kebaikan ni negligible lah di dunia ni, kalau kebaikan yang Allah nak bagi ni. Padahal fahaman tentang agama ni di dunia kan. Menunjukkan kebaikan yang Allah nak bagi ni mostly dapat di akhirat nanti. Kan ada hadis yang saya cerita, orang yang susah atas dunia, Allah celup sekejap dalam syurga, dia lupa dah benda dunia, susah dunia dia. Menunjukkan dunia ni, kalau kita usaha lebih sedikit lah, susah payah. Ini untuk motivasi diri saya jugalah. Setiap hari kita duduk struggle. Apa bahasa Arab dia panggil? Bukan muhasabah, dia apa dia panggil? Untuk kita berusaha kuat untuk dapat benda kita nak carilah. So, sama juga ilmu ni, kita kena usaha juga, usaha dan ada cabaran dugaan dia lah dalam mendapatkan ilmu. So, daripada hadis ni kita baca sekali lagi. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Kita berusaha untuk faham tentang agama. Selepas kita faham agama, kita nak berdakwah. Pertama, dalam konteks ilmu tadi, sebenarnya kita sedang berdakwah pada diri sendiri lah, untuk kita faham agama. Lepas kita dakwah pada diri sendiri, kita nak dakwah orang lain lah. Anjuran berdakwah daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Hadis sahih. Selepas kita dapat ilmu, kita faham, kita amal, kita cuba dakwah. Motivasikan diri untuk dakwah kepada orang lain. Bismillah. Sebab apa yang berlaku bila kita dakwah, kita dapat pahala yang sangat besar lah dekat sini. Kita mungkin tak nampak lagi hari ni kan, ujian-ujian yang Allah bagi kan. Kadang-kadang kita nak dakwah. Daripada pengalaman saya lah, bila saya dakwah keluarga lah, ayah tak ada dulu lah, masa ada ibu saya kan. Kita cuba dakwah dari sudut biar dia nampak pelakuan kita depan dia. Lama-lama kita akan sebut-sebut sedikit-sedikit tentang agama kan. Lama-lama dia terima lah. Cuma biasalah, banyak benda yang dia berbeza dengan apa yang dia buat dululah. Tapi kena ada kesabaran yang banyak lah supaya kita cuba untuk ubah. Sebab kan kita baca hadis dulu yang ceritanya tentang Muslim ni, dia cinta pada Muslim yang lain. Kita nak supaya kita nak baik, terutama ahli keluarga apa lagi kan. So kita sayang, kita tak nak nanti dia juga nanti dapat benda yang teruk dia lepas mati, nanti kita tak maulah. Macam kita jugalah. Kita bagi keselamatan kepada orang lain. Menunjukkan cintanya kita kepada Muslim yang lain lah, kita nak macam tu. So lepas dapat ilmu, kita cuba dakwah sedikit-sedikit dan bagi motivasi diri sendiri, sebab memang akan ada ujian. Atas ujian tu lah Allah bagi pahala yang banyak kalau kita dakwah tapi tak ada ujian kan. Jadi kita kena fikir baliklah. Tidak mengikuti sunnah yang apa yang Nabi lalui dulu. Bila kita dakwah orang, suka happy. Jadi peliklah. So, dakwah ni dia datang dengan ujian. Allah akan bagi ujian. Nombor 3, ancaman kepada mereka yang mengajar tanpa ilmu. Saya baca yang last sekali ni. Dekat sini sebenarnya nak cerita tentang orang yang menganda-gandakan tak ada Allah, apa yang tidak kita ketahui, yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu.
So dalam surah Al-A'raf ni Allah bagi tahu kita kena ada sempadan supaya jangan kita jangkau sempadan tu. Ya, takut nanti bila kita dah belajar agama, kita sebut je benda-benda agama, nanti rosaklah nanti. Termasuk juga konteks ni adalah dalam konteks orang yang orang yang belajar hadis-hadis yang tidak sahih. Dia berbicara tentang agama tapi dia tak faham pun. Ataupun dia tak tengok pun status, dia cerita je. Termasuk dengan apa yang saya sebut tadi, yang dekat sini kan. So, kebanyakan syaitan ni dia pandai, apa dia buat ni kalau saya buat research lah, semua ni akan ada hadis. Semua-semua ni akan ada hadis. Ataupun perkataan-perkataan ayat Quran dan dihuraikan oleh guru-guru mereka lah. Dia akan jenamakan lah mereka, guru-guru mereka tu guru mursyid. Macam-macam lah dia sebut. Tapi huraian dia tu salah dari sudut ulama muktabar. Tapi mereka akan sebut jugalah ulama mereka tu adalah ulama muktabar dari golongan tasawuf. Tapi tak begitu. Tasawuf tak tasawuf, dia kena ikut apa yang sahih. Kebanyakan kat sini nak relate yang tadilah, mereka ni sebenarnya ambil dia mengandang-andangkan tak ada Allah tentang apa yang tidak dia ketahui. Yang ni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Walaupun nampak ada ilmu, tapi ilmu yang dia ada tu bukan ilmu yang rajah, ilmu yang sahih. Okey. Itu motivasi untuk ilmu. Nombor dua, kita nak mengingati kematian. Yang ini menuju kebijaksanaan lah ya, dengan mengingati kematian. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yang ini kematian. Hadis-hadis yang sahih. So ini dalam konteks kita nak ingatkan kematian yang saya sebut tadi lah. Yang untuk motivasikan diri saya juga supaya kita ingat mati kan. Ada sahabat kita dah meninggal dunia dan ada orang muda mati. Saya ada abang 2 orang dah meninggal masa kecil lah, saya tak lahir lagi. 2 orang abang meninggal. So kematian ni dekat. Dan mak ayah saya pun dah meninggal lah. Kematian ni dekat sangat dengan kita. So ini kita nak ulang-ulang mengingati kematian supaya hati kita ni adalah bekas dia untuk ingat kematian. Dan bekas ni hari ni mungkin bekas dia dalam sikit, esok kurang, tapi Jumaat minggu depan kita ingat kembali supaya bekas tu melekat selama-lamanya ada sehingga kita matilah. Dan bila kita ingat mati, amal kita dan kehidupan kita, motivasi kita, kehidupan kita menuju ke akhirat. Hadis nombor 2 daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, "Yang paling banyak ingat mati, ya, dan yang paling baik dalam persiapan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdik." So, dua kata kunci bawah ni, dia ingat mati dan juga dia buat yang paling sahih, yang paling baik. Yang dia tahu paling banyak pahala, macam tu. Bukannya pahala jadi debu lah. So, yang paling baik ni adalah yang paling sahih. Kena ingatlah, kalau bertembung dua khilaf, terutama macam ni lah, orang yang cerdik ni, dia akan fikir macam ni. Bila bertembung dua yang khilaf ni benda yang tak berapa pasti. Ambil yang lebih pastilah kan. Ustaz saya kata, analogi, macam contoh ada dhaif dengan ada yang sahih ni, bila kita berdiri atas kayu, atas pokok dan tinggi pokok tu, kita duduk atas pokok yang tinggi, dahan tu kita berpegang, kita berdiri atas dahan tu, satu dahan tu dia memang mati, dahan tu kosong mati, satu dahan lagi, dahan yang ada yang hidup lagi, dan sama besarlah dahan tu boleh tampung kita bila kita berdiri. So yang dhaif ni dahan yang dah mati tadi, yang sahih dahan yang ada, yang hidup tu. So ustaz saya tanyalah dalam kuliah, dia kata mana kita nak duduk, nak berdiri? Baik kita beri data yang hidup tadi kan daripada duduk yang mati. Yang mati tu boleh jadi jatuh, boleh jadi tak. Tapi kenapa orang yang cerdik ni, kenapa orang cerdik tak akan ambil pilihan tu? Dia tak akan ambil, aku gamble lah duduk dekat sini. Kalau ada kereta lalu langgar, kalau tak ada tak langgar. Tak boleh lah kan. Baik kita duduk tepi jalan terus. Ini contoh yang lain lah. Baik kita duduk tepi jalan terus kan. Kenapa nak duduk tengah-tengah, ada risiko. Sama juga dalam kerja kita. Kita nak reduce, nak minimizekan risk kan. So benda macam tu. So sebenarnya benda ni dari konteks akal ni sebenarnya benda yang common sense juga. Cuma agama ni dia pelik sikit sebab kalau kita tengok orang agama kan macam Syiah, kadang tengok dalam gambar kan ada dia pukul-pukul belakang badan dia. Macam-macam benda kotor dia buat. Tapi benda agama ni kadang-kadang dia 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 keluar daripada akal yang waras lah kadang-kadang tu. Cuma kena ingatlah, agama Islam yang benar ni Ustaz sebut adalah puncak kecerdikan. Kita tengok benda-benda yang pelik-pelik yang tak masuk akal tu, question. Kena ada critical thinking. Macam tu lah. So daripada hadis ni, kita nak banyak ingat mati. Hari ni kita nak ingatkan kematian lah. Dan kita cuba sedaya upaya untuk buat benda yang paling sahih. Benda yang paling sahih. Macam tu. Dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Itulah orang yang paling cerdik lah. Kita nak menuju kecerdikan, insyaAllah.
So ni perjalanan kita menuju ke syurga insya-Allah kita nak. Ingat orang kafir pun nak ke syurga, orang sehingga ateis pun nak ke syurga. Semua orang nak kebaikan, nak ke syurga, cuma ihdinas siratal mustaqim tu. Siratal mustaqim tu kena jalan kita ni kena jalan yang betul. Kalau jalan Allah bagi ni satu je jalan jalan yang kena betul. Kita tak boleh kata, conceptually nak ke syurga tapi jalan lain tak boleh. So jalan yang betul ni adalah jalan mengikut Rasulullah SAW secara sahih. Apa yang Nabi sebut secara sahih. Itu kena ambil sebab rugilah kita, yang saya sebut tadi kan, maybe 0.0001% je masa di dunia ni berbanding dengan akhirat kan. Dan masa yang ada ni pun kita tak guna. Ambil sepenuhnya untuk buat benda menuju ke jalan yang benar ni, jalan kepada akhirat dan menuju ke syurga ni. Sangat-sangat rugilah. Tapi bila kita dah mati nanti, kan Allah sebut dalam Quran tentang orang yang nak kembali kepada dunia, yang ada juga ayat Allah sebut tentang orang nak perbaiki amalan dia. Menunjukkan ada amalan yang dia buat ni tak baguslah. Maybe bid'ah ke apa kan dia buatkan. Dan juga ada hadis yang lain, Nabi cerita di telaga ni, di telaga Nabi ni, orang-orang yang berbuat bid'ah akan tak dapat minum di telaga Nabi. Orang-orang yang berbuat bid'ah tak dapat minum di telaga Nabi. Cuma ada antara kita ni, orang yang berbuat bid'ah tu, dia memang faham yang dia buat tu adalah sunnah. Ada orang faham macam tu. So kita kena fahamlah sebab daripada ilmu baru boleh kita tahu yang mana sahih, mana tidak sahih lah. So mungkin dia belajar, dia pegang ustaz dia kata ini sahih, kan ini yang benar daripada Nabi. Tapi orang lain kata tidak, hadis tu hadis palsu. So kita kena pergi kepada yang orang nombor 2 tadi. Kita buat kajian tentang hadis tu. Walaupun depan kita kata sahih, tapi kalau ustaz tu memang sebut sahih sepanjang masa kita tahu credibility dia, memanglah kita akan pegang perkataan dia tu. Tapi kalau kita tengok orang tu memang dia bermudah-mudah je dengan hadis ni, kan kita kena syak sikitlah pergi check, sebab banyak kalilah pengalaman saya bila saya dengar ustaz sebut, saya akan check dan banyaklah yang tidak sahih dan kita takut benda yang tak sahih ni tak boleh bagi keselamatan kepada kita selepas mati. So saya tak urai panjang, boleh baca kat sini kan, kita nak ke syurga. Moga rakan-rakan dalam sesi ni kita semua ke syurga insya-Allah. Kita nak ke sinilah. Okey, hal umum kalau ada saya pause kejap. Kalau ada sahabat-sahabat nak share apa-apa, kalau ada lah. Boleh masuk. Okey, kalau tak ada, kita masuk kepada hadis yang kita nak baca hari ni. Hadis ni adalah hadis tentang kepimpinan. Ni boleh chip in sekali. Boleh buat interaktif lah. Cik Mazli pun ada kan. Abang Adam pun ada ni. Cik Latif pun ada. Kalau nak masuk je. So daripada hadis ni, ada dalam 40 hadis ni. Tapi tak banyak je hadis ni, dalam 7 macam tu lah. Kita akan baca lah kalau sempat. Ni sempena semalam kita dapat PM baru kan. Okey, pertama, sebab dalam hadis ni banyak yang negatif lah, tunjuk gila kuasa, larangan meminta-minta menjadi pemimpin, jangan menolak, semua ni lah menolak neraca liberalisme, pemimpin yang disayangi Allah. Saya letak yang positif dulu, sebab dalam ni tengok banyak yang negatif-negatif ni. Saya ambil dalam internet, kita ambil yang negatif dulu. Kita ambil yang positif dulu tentang pemimpin ni. Sebab kita pun pemimpin kan, di rumah, di mana-mana tempat kerja. Okey, daripada gambar pertama ni saya ambil ni, surah An-Nisa Allah sebut, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya. Dan taatlah ulil amri, pemimpin di antara kamu." So pertama, biarlah letak dalam jiwa kita ni, kita kena taat pemimpin. So semalam tu ketelah PM tu Anwar Ibrahim dah jadi PM kan, kita kena taat dia lah walaupun kita bukan pangkah parti dia. Sebab Agong dah appoint dia untuk jadi pemimpin lah. Itulah kalau ikut sunnah yang sahih, kita kena taat pemimpin kita. Macam tu. Walaupun parti berbeza lah. Macam tu. Ini adalah perintah Allah. Kita kena ingat ini perintah Allah. Sebagai seorang mukmin, kita kena taat pemimpin kita. Kita tak mau ada sentimen-sentimen kata macam-macam kan. Tu different story lah yang kita nak. Mula-mula sami'na wa ata'na. Apa yang Allah kata ni kita taat, apa yang Nabi kata kita taat. Kan Nabi kata, ada juga hadis yang Nabi sebut. Ada kan? Yang cerita tentang walaupun hamba yang jadi pemimpin, Nabi suruh taat macam tu. Gambar nombor 2 ni surah An-Nisa, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah bagi tahu kita ni kan,
Kalau kita taat pemimpin ni, tak taat pun ada kebaikan dia, tapi taat tu lebih, kebaikan lebih. Macam arak kan, arak ada juga kebaikan dia sikitlah, tapi keburukannya besar, keburukannya merangkumi, menguasai kebaikan dia. Yang ni pun sama juga, kebaikan taat pemimpin tu menguasai keburukan kepada kita lah, kalau kita taat. Dan juga ada hadis yang cerita tentang supaya kita doa kepada pemimpin kita lah, sebab dia dah dilantik untuk memimpin negara kita kan. So kena ingat ni Allah sebut, lebih baik akibatnya, kita kena taat lah, itu lebih baik bagi kita. Sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang nak menuju kepada mukmin, dan kita naklah beramal dengan apa yang Allah sebut dalam Quran ni kan, kita nak taat, walaupun kita sokong parti lain. Okey, ni hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Serta yang kalian doakan dan mereka juga mendoakan kalian. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka benci kalian. Serta yang kalian laknat dan mereka juga laknat kalian. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita angkat senjata untuk memerangi mereka?" Rasul menjawab, "Jangan. Selama mereka masih menegakkan solat di tengah-tengah kalian, jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya. Dan jangan lepas tangan dari ketaatan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ni tidak menunjukkan boleh kita angkat senjata kalau untuk tak solat. Bukan macam itulah maksud dia. Nanti kan dapat pemimpin yang non-Muslim, nanti kita perang pula. Ada hadis lain yang akan bantah lah. Ini kira dalam konteks untuk pemimpin yang Muslim lah, dalam konteks macam tu. So Nabi nak beritahu kat sini, kita tak perang dah. Kita taat kepada pemimpin kita. Dan Nabi sebut sini kan yang kalaulah ialah kita yang angkat pemimpin kita kan, dan kita sendiri yang angkat pemimpin kita ni, sepatutnya kita bersama dengan dia lah sepatutnya. Kalau tengok sini, ada pemimpin yang tak dicintai pun, dan ada orang yang cerca pemimpin tu. Dan juga kalau tengok pada hadis ni, Nabi kata pemimpin yang buruk ni adalah pemimpin yang kita benci. Macam berlaku dululah ada yang kita benci, tapi kita tak maulah, maksud dia kebencian ni datang daripada perbuatan dia orang lah kan. Pemimpin tu buat something yang mungkin bercanggah dengan agama semualah, dia apa, dia buat sesuatu yang kita tak suka atau rakyat tak suka. Lepas tu berlaku macam ni. Itu maknanya seburuk-buruk pemimpin lah maksud dia. Dan kita naklah yang atas ni. Kita nak cintakan pemimpin kita, dan kita doa kepada dia ataupun kepada PM yang baru ni supaya dia bagi kebaikan kepada kita, dia jaga hak kita lah sebagai seorang Muslim. Okey, kita nak pergi pada hadis ni. Hadis pertama saya ambil dalam, saya ingat 7-8 hadis. Kita ada dalam setengah jam lagi. Sebelum tu, rakan-rakan ada apa-apa ke? Kalau nak komen ke apa? Sebelum kita masuk hadis ni. Okay, tak ada? Ke ada dalam chat? Sekejap. Mujahadah. Okey, itu perkataan yang tadi saya sebut tu. Mujahadah. Terima kasih, Cik Khair. Okey, hadis pertama. Gila kuasa adalah satu penyakit. Dia letak dalam first hadis. Maksudnya, ni Nabi sebut dalam Sahih Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasulullah SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya kamu akan bersungguh mengejar kepimpinan yakni jawatan. Sedangkan ia akan menjadi suatu penyesalan buat kamu di hari akhirat. Maka yang sebaik-baiknya adalah memberi susuan, yakni pemimpin yang memberi kebaikan. Dan yang seburuk-buruk adalah pemutus susu, yakni kiasan bagi pemimpin yang memutuskan nikmat pada rakyat. Sahih Bukhari. Tengok daripada poin yang sebuat ni atas ni, akan ada manusia yang bersungguh-sungguh kejar jawatan. Dan kita nampak pun dalam tempat kerja mana-manalah, kita akan nampak benda ni adalah fitrah manusia. Dia akan kejar sebab jawatan dulu, masa zaman Nabi dulu, jawatan ini tak datang dengan duit. Ada satu je dalam zaman Nabi, kuasa lah. Sebab kuasa ni kita boleh instruct orang kan, kita dapat rasa. Mungkin kita tak kata benda tu kan, kita dapat rasa yang orang buat apa yang kita suruh kan. Dia menjadi satu, nak kata sihir tak sihir lah, tapi ada satu kekuasaan atas tu. Sama juga macam duit kan. Macam kekuasaan tu dia buat something. Tu zaman dulu. Dan hari ni ada, dia datang dengan duit, datang dengan gaji kan. Kita tengok. So orang pun kejar duit dan juga kejar jawatan. So motivasinya, kalau tengok pada hari ni, dengan politik-politik parti hari ni, kita nampak mereka memang betul-betul kejar jawatan tu lah.
Mula-mula mungkin, niatnya betul tapi bila masuk dalam sangat, contoh macam kita ada PM yang lama dalam penjara kan, asalnya memang perjuangan untuk rakyat lah, tapi lama-lama dia akan tenggelam kat sana. Sebab tu dalam khutbah Jumaat last week tak silap saya, cerita tentang memilih pemimpin lah. So dalam tu sebut yang hadis tu ada kat sini, kuat dan amanah lah. Cuma tak disebut tentang kompeten tu. Orang yang tak kompeten mungkin kalau dia kuat amanah pun tak boleh nak memerintah juga kan. Tapi nak cerita tentang rasuah ni pun kalau nak sebut pada pandangan saya lah, awal-awal ni tak ada orang akan rasuah punya. Bila dia dah ada kuasa, dah ada influence dan orang di sekeliling dia macam akan baca hadis tu nanti. Yang orang sekeliling dia pun orang yang jahat-jahat. Pemimpin yang jahat dia akan menyemai benih kejahatan di kalangan mereka sendiri, macam tu. Dan orang tu akan biarkan kepimpinan tu buat benda yang teruk. So itulah nak ceritanya jawatan ni memang satu yang sangat buruk lah. Hari ni tu tak nampak lah sebab seronok lah hari ni sebab jawatan ni. Tapi lama-lama sebab tu yang tadi kita katakan yang dunia ni 0.001% daripada akhirat kan. Lama-lama dia bawa, tengok, lama-lama Nabi kata, penyesalan di akhirat atas sebab gagal laksanakan dengan baik. Kena ingatlah walaupun kita rasa saya boleh buat, tapi kena ingat letak dalam jiwa kita, dia macam takwa juga. Bayangkanlah, katalah kita ada 1,000 orang bawah kita ataupun kat Malaysia, luar Malaysia lah kan. Bila kita buat sesuatu keputusan yang buruk dan bagi implikasi yang teruk kepada mereka. Contoh masa COVID baru ni kan, zaman COVID. Tiba-tiba menteri buat keputusan yang salah. Ramai yang mati contoh. Contohlah saya tak tahu kan. Ini Allah lah. Allah yang tahu benda baik. Keputusan mereka buat. Apa akan jadi pada orang tu? Apa dia punya apa ni? Dia punya nasib nanti kan. Sama juga kalau dia buat keputusan yang betul, sebab keputusan baik buruk ni kadang-kadang keputusan yang buruk ada pemimpin ni dia buat keputusan atas kepentingan peribadi dia. Sebab tu dia ada rasuah semualah kan. Atas benda lain yang dia tak pandai letak weightage tu. So sangat menakutkan sebab dia ada implikasi kepada orang lain. Dan dosa bila ada interaksi ataupun berkait dengan orang lain, dosa tu jadi sangat besar. Sehingga kan kalau tengok pada hadis tentang jiran kan, Nabi kata jiran ganggu jiran yang lain walaupun orang tu kuat solat, buat benda sunat banyak, wajib tak tinggal, tapi dia ganggu jiran dia, Nabi kata orang tu bersaksilah orang tu dalam neraka. Ada jiran yang lain yang dia tak ganggu orang tapi dia buat benda wajib je. Nabi kata orang tu dalam syurga. So menunjukkan dosa yang bila ada ganggu orang lain, bila ada implikasi buruk pada orang lain, sangat-sangat teruklah dosa tu. So kita kena hati-hati tentang jawatan ni lah. Cuma yang atas ni penulis ni kata memang dia jadi penyakit ni. Memang ada dalam fitrah kita nak kepada ni lah. Dan orang memang nak cari, nak kejar betul-betul punya. Dan potentially tendensi untuk orang zalimi orang tu banyak. Sebab dia susah nak balancekan. Sebab kalau orang tu baik dengan kuasa dia tak berapa boleh jadi sangat. Dia tak berapa kena sangat kat situ. Kecuali lah bila tak ada duit tadi kan. Siapa nak pegang jawatan kalau tak ada harta kan. Zaman dulu, zaman Nabi adalah. Sebab motivasi dia lain. Motivasi dia bukan untuk rakyat. Cuma kena ingatlah saya sebut tadi, dia berlaku bila dia orang tu dah lama dalam jawatan tu. Asal-asalnya memanglah niat dia betul kan, lama-lama dia dah tenggelam. Nombor 2, pemimpin yang terbaik adalah yang memberi kebaikan lah. Tapi bila kita ada dalam jawatan, so kita cubalah untuk inilah karakteristik pemimpin yang terbaik. Bila dia bagi kebaikan, memberi susu ni Nabi katakan. So kita nak lah kalau kita ada di leadership position, biarlah kita ni buat benda yang baik. Kan? Maknanya bukan baik untuk bos kita lah. Kita baik untuk orang bawahan ni sebab ada impact kepada mereka ni. Bos kita pun kita buat baik juga tapi kita kena ingatlah sebab dah memang jalan yang begitu kan. Yang orang yang akan ditindas lah orang yang lemah-lemah kat bawah ni. Selalunya orang atas tak ditindas. Mereka menindas orang bawah lah seperti kita duduk di bawah ni kan macam tu. So pemimpin yang terbaik adalah orang yang memberi kebaikan kepada orang bawahan dia. Kepada rakyat dia lah, kepada yang bawah dalam struktur dia lah. Nombor 3, pemimpin yang buruk lah yang menzalimi rakyat. Yang kita lah, macam kita zalimi budak-budak kita. Pemimpin yang buruk lah. Kena ingat lah. Yang ni memang menakutkan macam tadi sebab bila kita berinteraksi dengan orang lain, dosanya sangat besar. Sehingga kan saya nak sebut tentang hadis yang Nabi cerita seorang perempuan yang Allah masukkan dia dalam neraka sebab dia tak bagi makan, dia kurung kucing. Ni kucing je. Dia kurung kucing dalam sangkar ke apa, dia tak bagi makan, kucing tu mati. Wanita tu masuk neraka. Orang tu masuk neraka. Bukan wanita lah, lelaki pun sama lah. Masuk neraka orang tu. Menunjukkan, in fact, kalau binatang pun, orang lagi lah kan. Sebab binatang, tak adalah pemikiran macam kita kan. Cuma, dia zalimi makhluk Allah. Okey, hadis pertama, kita pergi pada hadis kedua. Larangan meminta-minta menjadi pemimpin.
Daripada Abdul Rahman bin Sumarah radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Wahai Abdul Rahman bin Sumurah, janganlah kamu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya sekiranya kamu diberikan setelah meminta-minta, maka kamu akan dibebankan dengan bebanan kepimpinan. Namun sekiranya kamu diberi jawatan tanpa meminta-minta, maka kamu akan dibantu mengenapinya." So Nabi kata dekat sini, pertama, Nabi bagi nasihat kepada sahabat Nabi ni, jangan minta jawatan, Nabi kata. Jangan minta jawatan tu. Tapi kalau diberi, maka kalau diminta, dia akan terbeban dengan jawatan tu. Macam tu Nabi sebut. Nombor dua, kalaulah diberi kan orang tu memang kompeten, memang bagus dan orang bagi jawatan dekat dia atau dia naik pangkat atas sebab dia memang kompeten lah untuk kerja tu, maka Allah akan bantu dia. Macam tu maksud dia. Cuma kena ingat konteks Nabi sebut ni, jawatan zaman dulu dia tak ada. Dia tak ada macam sekarang gaji. Yelah, walaupun PM baru ni kata gaji dia tak nak kan. Tapi allowance dia banyak. Tapi sebenarnya PM Anwar tu, Datuk Seri Anwar pun dah banyak duit kan. Kita tengok yang nota yang sesuatu tulis ni, orang yang minta-minta jawatan akan ada bebanan. Mungkin dia benda yang negatif lah, bebanan lain. Sebab bila Allah tak tolong ni, datang benda-benda yang pelik lah. Datang benda-benda yang kita tengok manusia hari ni lah, bila Allah tak tolong orang kafir kan, dia tak ada menuju kebaikan punya. Dia akan berzina, dia akan benda pelik-pelik kan, tengok tengok TV US kan. Allah tak bantu dia orang sebab mereka tu kafir kan. Apa dia orang buat? Anak-anak dia berzina, umur 23, tak berzina lagi, jadi pelik pula kan. So sama juga pemimpin ni, bila dia tidak bersama dengan Allah, maka dia akan buat benda-benda yang zalim lah, benda pelik-pelik dia buat. Rasuah ke macam-macam dia buat. Nombor dua, bila orang tu, jawatan dia beri pada dia. Sebab dia memang layak. Allah akan bantu dia, macam tu. Cuma kena ingat konteks dulu, konteks yang tak ada dia tak datang dengan harta jawatan, dengan duit, kena ingat macam tu. Kena bezakan sebab hari ni kita datang dengan duit tu. Sebab kita ini tendensi kita secondary dah untuk kebaikan orang lain tu. Dia datang dengan pertama, dia datang dengan tugas-tugasan tu kan. Cuma dalam konteks agama ni dia lebih, satu, of course lah kerja tu kena buat. Nombor dua, dia lebih ketakutan ni bila ada dosa. Interaksi dengan manusia ni takut ada dosa. Kita zalimi orang bawahan kita, bagi orang tu kecil hati kan. Orang bawahan marah kita, tak boleh kan. Kita marah dia boleh kan. Itu zalim. Kan, itu zalim. Zalim ni tidak meletakkan sesuatu pada tempat yang betul lah. So tak kena lah. Tapi kalau tengok pada konteks hierarki tu, tak kena pula kan. Macam tu lah maksud dia. So jadi konflik pula kalau dalam konteks agama. Sebab tu kita kena banyakkan ilmu, baca hadis-hadis yang banyak supaya kita dapat faham benda tu kan. Sebab motivasikan diri kita ni untuk menuju ke akhirat nanti. Yalah, duit lah. Tapi maksud dia, uh, kat mana kita nak put stop kan. Duit tu kat mana cukup. Macam tu lah kan. Maknanya kalau kita kata 10,000 cukup lah. 5,000 cukup lah. And then kita buat kebaikan pada orang lain pula lah. Fokus kat tempat lain pula. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kalaulah mati seekor kambing di pesisiran Sungai Furat yang terbiar tanpa pembelaan, saya bimbang akan ditanya tentangnya oleh Allah di akhirat kelak. Maknanya samalah kalau kita jadi ketua kepada satu unit, kita kena tanya, alamak, kalau Sayyidina Umar ni binatang pun dia takut, manusia lagilah. Macam tu dia letak benda yang sangat maksimum supaya benda yang merangkumi yang di bawah maksimum tu terangkum dengan apa yang dia kata lah. Kan kita tengok, alamak dia balik lambat lah. Alamak, aku suruh dia kerja. Alamak, macam juga pemimpin. Kan? Tapi kena ingat lah, kalau orang yang minta-minta ni memang Allah tak bantu dia. So kita kena ingat lah, orang yang meminta ni Allah tak bantu. Dan dia biar je benda ni berlaku. Dia biar je, lantak lah kan. Dia akan sebut perkataan-perkataan yang untuk menteramkan hati dia. Sebenarnya dalam konteks fitrahnya, dia rebel lah. Fitrah dia rasa tak betul, tapi dia akan sebut kat mulut dia supaya menutupi fitrah dia. Kan kita ingat saya sebut tentang masuk kafir kan, tentang anak benih yang ditutupi oleh bumi tu. Kan, kafir tu maksud dia ditutup. Sentiasa akan ada penutupan atas tu. Lama-lama dia jadi biasa, dia biar je. Lama dia zalim. Imam Ibn Hajar menegaskan bahawa pada hakikatnya sikap minta-minta jawatan kepimpinan adalah makruh. Maksud dia kat sini nak beritahu tentang hukum, yang minta-minta ni tidak haram. Maksud dia adalah makruh. Cuma implikasi dia nanti, Allah tak bantu dia nanti, tak bantu dia. So kita cubalah, ataupun untuk diri kita lah, ataupun jawatan yang pemimpin politik, memanglah dia memang nak kejar jawatan kan, supaya kita mengiktibar lah. Tapi kalau tak kejar jawatan, tak ada pula Perdana Menteri macam tu lah kan. Tapi kita nak tengoklah, lama kita belajar,
kita akan fahamlah sesuatu. Saya pun tak faham juga sebab, saya ingat lagi dalam khutbah last week tu, dekat surau kat rumah tu, dia cerita tentang demokrasi ni, dia kata seolah-olah demokrasi ni sistem Islam lah, dia sebut macam tu. Sebab saya macam terangkat kepala sekejap lah, tu macam, itulah macam bila kita letak satu yang contohnya bid'ah kan, bila kita cuba nak huraikan ataupun nak justify benda yang bid'ah tu, dia jadi pelik. Sebab dalam konteks 4 khalifah dulu, Khalifah Ar-Rasyidin yang 4 pertama dulu kan dia tak adalah sifat demokrasi ni, dan kita kena ingatlah demokrasi ni memang bukan sistem Islam pun kan. Tapi dia adalah satu kaedah yang ada dekat kita lah. Cuma factual tu tak boleh nak tolak. So bila imam tu kata, "Ini adalah sistem, Islam whatever," kita rasa macam, apa ni kan? So benda sangat pelik lah. So kena ingatlah, kalau tengok pada sistem hari ni memang dia kejar jawatanlah. Dan memang, apa ni, cara kita demokrasi ni memang dia betul-betul fokus ataupun motivasi dia untuk ambil jawatan tu, macam tu. Walaupun sebutan-sebutannya adalah yalah banyak macam rakyat lah, macam-macam lah. Tapi macam sebut tadilah, asalnya macam Nabi sebut kan, asalnya adalah bukan kat sini kot, macam ni. Maybe hadis selepas ni kot. Sekejap sekejap Hmm, mana saya tulis? Kejap Oh tak ada, hadis lain kot saya sebut. Dalam hadis tu Nabi kata asalnya adalah, benda yang baik, lama-lama dia akan jadi benda yang buruk untuk jawatan ya. Hadis hadis ni. Kita pergi hadis yang saya nak sebut ni. Hadis 3, menjadi pemimpin adalah satu penyesalan. Ni hadis ni lah sepatutnya. So kita baca hadis ni ya. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sekiranya kamu mahu, saya akan jelaskan kepada kamu tentang apakah itu kepimpinan. Lalu saya Auf bangun dan menyeru kepada suaraku dengan suaraku yang tinggi sebanyak 3 kali dan berkata, "Apakah dia kepimpinan itu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Kepimpinan itu adalah celaan." Lain sikit maksudnya. "Kepimpinan itu adalah celaan," nanti ada huraian dekat atas tu. "Keduanya, ia akan menjadi suatu penyesalan. Dan ketiganya, ia adalah azab di akhirat kelak. Melainkan buat pemimpin yang adil. Dan sebagaimana seseorang boleh berlaku adil dan kerabatnya." Hadis ni hadis yang sahih. Kita tengok sini. Dalam, PDF yang saya bagi tu sebenarnya ada cerita, ada huraian sikit tentang celaan ni. Saya ambil daripada PDF yang saya bagi tu lah. Maksud dia, daripada pandangan ulama' tu dia kata, mereka ni saling mencela sebelum dapat jawatan tu. Dan terbukti kan sekarang kita nampak apa yang Nabi sebut ni, wisdom kan, apa yang Nabi sebut tentang takdir Allah ni memang berlaku. Memang mencela kan, pemimpin A mencela pemimpin B mencela pemimpin A. Kita-kita kat bawah ni pun cela orang tu, cela orang ni, sehingga kan dulu berlaku penceraian pun ada dalam keluarga kan. Sampai kata kafir tak kafir kan. Sangat-sangat menakutkan. Bayangkanlah orang agama guna sentimen yang pelik tu kan. Sampai rosak agama. Sampai ada yang, kalau kita tengok di kampung ada 2 masjid yang berbeza kan. Di kampung yang sama tapi 2 masjid. Surau pelik-pelik. Jadi pecah belah masyarakat, dan orang yang agama ni kata mereka yang memecah belah. Kan ada masjid, kalau zaman Nabi dia panggil masjid apa? Masjid Dirar kan maksud dia. Masjid yang terbentuk, yang dibuat bukan atas sebab iman tu. Orang yang agama ni kata orang tu masjid Dirar, orang ni tak kata apa pun kan. Jadi peliklah kat situ. Orang agama boleh guna hujah merekalah. So memang berlaku pencelaan pun banyak berlaku hari ni. Dan bagaimana mungkin kita kata, ialah nak relate dengan sistem yang saya dengar daripada kuliah, apa ni, khutbah Jumaat kan dia kata sistem Islam semua tu kan. Sebenarnya sebenarnya tak. Sebab apa yang Nabi sebut ni memang nyata berlakulah kalau tengok sini. Nombor 2 penyesalan, sebab tengok sini Nabi kata, keduanya akan menjadi satu penyesalan, ketiganya akan jadi azab. Malaikat yang adil, cuma Nabi sebut kat sini kan malaikat yang adil, Nabi kata siapa yang boleh adil dengan keluarga dia? Contoh, saya bagi contoh kan kat sini. Kalau kita kata, oh saya boleh berlaku adil. Contohnya datanglah orang interview dengan kita lah. Ini kita jawab sendiri nanti kan. Ada orang sama kelayakan, tapi seorang dapat ahli keluarga. Sama layak je lah, 2 orang tu sama je. Tapi seorang tu kita punya family member, seorang lagi tak. Siapa yang kita pilih? Mak kita duduk sibuk, ambillah adik kita kan. Siapa kita pilih? Kita pilih adik kita lah kan. Tapi adakah dia adil? Sebab tu Nabi tanya ni malaikat yang adil. Siapa boleh berlaku adil? Maknanya tak adil lah kita pun. Bila ada orang, bila ahli keluarga ke apa, kita tak adil lah.
Kita tak boleh nak buat adil pun benda tu. Ataupun orang yang bukan ahli keluarga tu dia maybe skor 95, ahli keluarga kita skor 90 kan. Tiba pakcik kita ke sesiapa kata ambil lah ni. Kita tahu dah tak apalah ambil ahli keluarga kita. Syarikat tu bukan syarikat kita pun. Tak menunjukkan Nabi kata ni siapa yang boleh berlaku adil sebenarnya. Kalau ada benda-benda macam ni kan. Susah lah. Ni tak, kalau kita tak berlaku adil nanti kan balik nanti kena marah pula kan dengan mak ke dengan ahli keluarga yang lain kan. So menunjukkan apa yang Nabi sebut ni payahlah jadi pemimpin ni kan. Maknanya kalau adalah peluang, selalunya kita sebut kalau ada peluang kita ambil lah. Kalau adalah peluang janganlah ambil. Begitulah keadaannya. Kalaulah kita ni lihat kepada akhirat tu lebih penting, lebih besar, lebih memberi ketakutan kita atas dosa nanti, maka tak payah ambil lah. Macam itulah cerita dia. Sebab kepimpinan jawatan ni dia datang dengan bebanan yang besar. Tak berbaloi dengan gaji naik katalah RM5,000, RM2,000, tak berbaloi. Kecuali memang kita kompeten lah, sangat-sangat kompeten lah. Bukan melalui lah macam-macam kan hari ini berlaku kan untuk jawatan. Imam An-Nawawi kemudian memberikan beberapa contoh kepada imam terdahulu yang menolak jawatan ketika mereka diberikan kepada mereka. Kata-kata Imam Nawawi, maka dengan sebab itulah Al-Imam Asy-Syafi'i melarang dirinya dari memegang jawatan apabila dipanggil oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menawarkan Asy-Syafi'i untuk menjadi qadi. Qadi ni hakim negara lah di sini, di timur dan di barat. So Imam Syafi'i tak nak sebab dia takut implikasi dia sangat besar. Ada orang lain boleh buat pekerja tu, bukannya kata dia bila dia tak buat negara tu akan ranap, akan hancur, tak. Orang lain akan ada orang lain akan nak ambil sebab of course lah jawatan kan. Kalau kita tak pergi macam kita lah, tiba-tiba sakit orang lain ada je orang lain akan replace kita. Dia tak ada satu jawatan tu memang dia je. Kalau dia tak ada tak boleh, tak ada pun. GM ke ataupun Perdana Menteri pun kan. Ada je orang lain yang akan naik. Cuma mukmin yang faham agama ni dia ada benda lain yang dia kena fikir. Kan dia kena takwa, ketakutan sedikitlah sebab dia tahu kehidupan dia adalah menuju mati. Dia takut nanti Allah timbang amal ni, timbang berat dia, tiba-tiba kita tak tahu kan, tiba-tiba berat yang teruk ni kepada orang ramai. Sangat takutlah, sangat takut. Nombor 4, pemimpin menipu diharamkan syurga. Daripada Ma'qil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyat, malaikat Allah mengharamkan baginya syurga. Hadis sahih. Mimpi menipu haram baginya syurga, Nabi kata. So kita kena ingatlah, jangan menipu. Aduh, banyak betul penipuan kan. So jangan menipu. Tengok politik kita tahu dah lama ini kelentong apa pula kan. Sama jugalah dalam kehidupan kita pun kan. Dalam tempat kerja pun ada berlaku kan. Iaitu mereka tidak mengambil berat tentang, ini Imam Nawawi syarah Nawawi tentang hadis ni. Sebab Imam Nawawi ni dia syarah hadis Sahih Muslim. So ni dalam hadis ni Imam Nawawi kata, iaitu mereka tidak mengambil berat tentang perundangan Islam atau mengabaikan hak-hak orang Islam atau tidak memelihara keselamatan mereka dan tidak bersungguh-sungguh menentang musuh Islam atau meninggalkan kepimpinan yang adil. Lalu ini semua termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai pemimpin yang menipu kaum muslimin. Tengok, menipu yang daripada pandangan Imam Nawawi ni bukan menipu yang real, nampak penipuan ni, menipu dalam konteks agama. Dia tak adil pun dia menipu sebab asal dia mengambil tampuk pemerintahan secara defaultnya mereka ni kena adil. Kena ambil perundangan Islam, tak mengambil hak orang Islam. So bila dia tak buat tu dia pecah amanah lah maksud dia. Sebab kali ni kita nampak yang pecah amanah ni duit je kan. Orang tu yalah, dia sebut lain, dia buat lain, kita tak nampak sangat. Tapi menunjukkan kalau tengok pada hadis ni dalam konteks agama memang pergi kepada adab akhlak tu, perbuatan dia. Macam tu Hadis 5. Soalan ke? Tak ada. Hadis 5, pemimpin mestilah kuat dan amanah. Daripada Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah Tuhan tidak melantik saya sebagai pemimpin? Lalu Rasulullah SAW memegang bahuku ni, pegang bahu Abu Dzar tadi, dengan tangannya dan bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya saya lihat awak ni adalah seorang yang lemah, sedangkan kepimpinan itu adalah amanah. Dan ia di hari akhirat nanti adalah satu kehinaan dan penyesalan yang melainkan orang yang memegangnya dengan haknya dan menunaikan hak-hak yang terdapat ke atas kepimpinan tersebut. Hadis Sahih Muslim. Kuat amanah ni, yang kuat atas, yang lemah ni maksud dia dalam PDF yang saya
Yang bagi tu pun ada banyak, ada explanation lah tentang kuat. Abu Zar ni kuat sebenarnya, tenaga dia kuat, orangnya kuat, dia pernah angkat something lah. Memang kuat, bukannya kuat dari sudut fizikal ni, kuat dari sudut kompetensi ni. Adalah kompetensi yang dia skor rendah lah. Hari ni kita ambil exam kan, skor kan. Memang dulu Nabi nampak ada satu kompetensi tu dia tak skor lah. So Nabi kata tak payahlah, nanti akan rosak, ataupun Abu Zar akan ada masalah nanti lepas mati. Kita tengok sini ada juga kepimpinan tidak boleh diminta. Of course, memanglah kepimpinan tak boleh diminta. Abu Zar dia minta kan. So Nabi beritahu. Syaratnya kuat dan amanah. Larangan lemah ni actually berkelayakan dalam kepimpinan tu lah. Cuma kalau tengok sini, sahabat Nabi ni dia tanyalah Rasulullah macam tu. Sebab saya rasa konteks dia masa ni maybe Nabi hantar orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi ke negara-negara lain kan, untuk jadi governor. Mungkin dia rasa ketinggalan kot, takkan saya ni rapat dekat dengan Nabi kan, dekat dengan Rasulullah, takkan tak dipanggil kan, macam itulah. So dia bertanya. So hadis 5 ni nak ceritanya mestilah syarat generik yang kena ada kuat dan amanah. Dia kena kuat ni maknanya dia kompeten lah, dan juga dia amanah, sebab dia boleh pegang amanah tu. Macam yang atas tadi kan, ni tak amanah ni. Hak asalnya memang dia kena pegang amanah, tapi dia tak buat pun, dia abaikan hak orang Islam, dia tak amanah lah. Asalnya dia kena tak mengabaikan hak orang Islam, kan macam tu. Dia tak amanah. Cuma hari ni kita tak nampak sangat. Kadang-kadang kita nampak amanah ni dari sudut duit je kan, rasuah itu je. Yang amanah lain kita tak ambil cara sangat kan. Dia menipu dengan perkataan ni, kita tak ambil tu sangat. Kita okeylah, kita play long je kan. So kita kena cara sikit lah, sebab ini adalah pemimpin yang kita angkat lah. Kita kena tengok juga, kita kena baca juga daripada apa yang dia kata tu. Okay, hadis nombor 6. Larangan membantu pemimpin yang zalim. Okey, ni hadis ni penting, kita baca hadis ni. Daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, pasti akan datang ke atas kamu satu zaman di mana pemimpin-pemimpin mendekati manusia yang jahat. Pemimpin ni dia duduk ataupun dia berbuat baik dengan orang yang jahat. Mereka melengah-lengahkan solat sehingga akhir waktunya. Sekiranya kamu mendapati yang demikian itu di kalangan kamu, maka janganlah kamu menjadi pembantunya. Jangan jadi pembantu dia, jangan duduk dengan dia. Jangan minta kerja dengan dia. Jangan support dia, jangan syubhat. Jangan duduk. Pegawai keselamatan, jangan ada kaitan dengan orang tu. Pemungut cukainya yang kerja kan, pemungut cukai LSDN dan yang menjaga khazanah mereka, jaga harta mereka. Ada yang sahih. So Nabi kata, kalau tengok atas ni, summary dia, jangan kita bekerjasama dengan pemimpin yang meremehkan hal agama. Dalam konteks ni Nabi sebut dia lambatkan solat dia. Kan orang yang orang yang tak kuat agama ni, dia tak tengok sangat benda-benda yang kebaikan akhirat dia. Kalau dia tak tengok kebaikan akhirat dia, masakan mungkin dia tengok kebaikan akhirat orang lain kan. Dia sendiri pun dia tak boleh nak tengok kan. Nak tengok orang lain buat apa kan. So benda agama tu sangat kuat, yang sangat penting pun dia tak tengok. Kita kena ambil satu pendekatan lah kepada orang ni. Kita tak duduk bersama dengan mereka. Nombor 2, pemimpin yang jahat, zalim, akan dibantu oleh pembantu yang zalim juga. Macam hari ni kan tengok ada, ni contohlah tapi benda ni fakta lah. Ada pemimpin kita dalam penjara kan. Siapa yang mengangkat mereka padahal mereka tahu yang pemimpin tu buat benda yang tak betul. Macam tadilah saya sebut tentang contoh yang kafir tadi kan, yang anak benih yang ditutupkan. Sebab kadang-kadang manusia ni dia tahu benda tu salah, tapi dia cuba tutup, dia sebut-sebut perkataan macam-macam lah, dia cuba maybe berteriak ke apa kan untuk tutup benda yang betul, fitrah dia tu. Fitrah dia kata salah, dia cuba sebut untuk legakan hati dia. So dalam hadis yang hadis 40, Imam Nawawi pun ada sebut kan, orang beriman ni dia kena dengar apa yang datang daripada hati dia. Sebab orang yang beriman ni hati dia akan sebut benda-benda yang fitrah tu nanti. Sebab tu kita nak kena dengar juga pandangan hati, bukan dengar juga, kena dengar sangat-sangat pandangan hati kita. Kalau kita rasa tak sedar hati, ambil pandangan tu, macam tu. Sebab kat situ datang cautious datang, kita rasa dia akan bantu kita nanti. So daripada hadis ni kita tengok kalaulah pemimpin tu, satu, agama dia tak kuat, kita jangan bersama dengan orang macam ni. Nombor 2, pemimpin yang jahat ni dia jadi magnet, dia tarik orang yang jahat di sekeliling dia. Kita tak mau duduk di kalangan tu. Kita tak mau duduk play along je dalam kita nampak pemimpin kita kan, bos kita ya, dalam konteks kita lah kan, yang teruk perangai dia. Kita ke play along je, nak jaga keselamatan diri. Agama larang macam tu.
Kalau kita duduk kat situ, kita assume saya ni baik. Kamu juga jahat. Sebab apa yang Nabi sebut, pemimpin yang jahat, dia bawa orang jahat bersama dia. Sebab apa? Nanti akan ada arahan-arahan daripada bos kita kan, ataupun pemimpin ni, benda yang tak betul. Dan kita ikut. Buat je lah, buat je lah, buat je lah. So, sangat-sangat teruklah orang macam tu. Dan pilihlah jalan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW supaya kita tidak bersamalah dengan orang macam ni. Yalah, walaupun ada sedikit ataupun banyaklah dari pandangan dunia kita banyaklah apa ni kelemahan yang kita dapat lah mungkin. Tak apalah gaji ke whatever lah. Tapi maksud dia kita menuju takwa dan juga kita sedang berfikir tentang keselamatan selepas mati nanti. Contohnya saya sebut ni kan, ada 4 minit lagi. Rasuah dan sabit ni, ni penyokong masih menyokong menunjukkan mereka termasuk kategori bla 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 lah, kat situ banyak kan. So kita ambil sikit intibar daripada hadis ni. Ada 4 minit lagi, kejap Okey, saya baca satu hadis lagi, hadis nombor 7 ni. Kejap tak perlu kot, ada 4 minit lagi, saya tunjuk yang ni lah, yang kitab ni, lepas tu kita tutup lah. So kitab ni kitab Az-Zahabi, Dosa-Dosa Besar. Kitab ni adalah kitab yang terkenal lah, kalau rakan-rakan ada duit ke carilah. Tapi kalau nak PDF pun saya boleh bagi, ni PDF dalam bentuk PDF. So dalam kedai buku pun banyak ni, Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi ni Dosa-Dosa Besar. Buku ni buku terkenal antara 70 dosa-dosa besar yang kita boleh jadi pedoman lah bagi kita. Kalau tengok dalam ni, Imam Az-Zahabi letak nombor 16 hierarki dia. Pemimpin menipu dan mengenai rakyat. Ke-16. So ada 70, maknanya besar lah. 70 yang dosa besar tu dia ranking ke-16. Kalau tengok yang atas sekali apa dia? Syirik, kena ingat dosa yang terbesar, fitnah yang terbesar ataupun kezaliman yang sangat besar, yang paling besar adalah syirik. Kena ingat yang sangat-sangat besar. Syirik kecil adalah lebih besar dosanya daripada membunuh. Kena ingat syirik kecil, nama yang kecil kan. Syirik besar, of course lah. Syirik kecil yang kita rasa macam relax, tak ada apa-apa tu. Syirik kecil, dosanya adalah sangat lebih besar daripada membunuh. Lebih besar daripada berzina dengan ibu ke, lebih besar daripada homoseks ni. Dahaka orang tua, lebih besar dosanya syirik kecil. Kena ingat syirik kecil yang kita pandang remeh sangat, yang tengok orang buat macam tadi kan, yang gambar Allah dalam diri, whatever tu kan. Kita minta dengan wali, roh orang mati jadi perantara kepada Allah, tu syirik kecil tu. Tengok dosa dia adalah sangat lebih besar daripada benda-benda ni. Kita nampak kan marah sangat orang riba kan. Marah sangat orang tinggal solat kan. Kita buat syirik kecil. Oh jangan macam tu. So priority lah yang terpenting dengan yang penting. Yang terpenting cuci syirik, cuci akidah kita tu. Biar betul-betul mantap akidah kita. Buang semua syirik besar dan kecil. Yang besar tak ada dah sangat kan. Yang kecil ni yang terselindung kan. Nabi kata ada syirik kecil yang macam semut di atas batu hitam kan. Lebih bukan macam tu sebab orang banyak tertipu dengan syirik kecil ni. So kita kena ambil cara syirik ni sangat-sangat besar dosa dia. Dan dosa pemimpin ni kan kita ada jawatan semua kan, pemimpin menipu dan mengenai orang bawahan dia, nombor 117. Okey, ada apa-apa nak ni tak? Kalau tak ada kita tangguh sesi ni ke minggu depan lah insya-Allah. Rakan-rakan ada apa-apa nak komen ke apa? Tak ada 9 minit lagi. Saya baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga ada manfaat insya-Allah.